Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 dengan tajuk kata ganda. Kriteria kejayaan yang murid-murid akan dapat dengan mempelajari kata ganda pada hari ini ialah: yang pertama, mengenal pasti kata ganda penuh. Yang kedua, dapat mengkategorikan kata ganda separa. Yang ketiga, membina ayat menggunakan kata ganda separa dan juga kata ganda berentak. Dan yang terakhir, menyenaraikan kata ganda berentak. Baiklah, mari kita mulakan dengan apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Dalam kata ayat mudahnya, kata yang digandakan. Contohnya macam kura-kura, labi-labi. Itulah yang dikatakan sebagai kata yang digandakan. Baiklah, ada 3 jenis kata ganda yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kata ganda penuh. Yang kedua, kata ganda separa. Dan yang terakhir, kata ganda berentak. Okey, mari kita lihat pada kata ganda penuh. Apa pula yang dikatakan dengan kata ganda penuh? Kata ganda penuh ialah proses menggandakan keseluruhan kata dasar dan diletakkan tanda sempang. Ataupun yang biasa kamu jumpa tanda tolak ni lah. Tanda tolak ni dalam ayat ataupun kata yang betulnya ialah tanda sempang. Okay, kita terus lihat pada contoh kata ganda penuh. Baik. Cikgu telah sediakan 4 contoh kata ganda penuh. Yang pertama, kata dasarnya ialah buku. Apabila dijadikan dalam bentuk kata ganda penuh, akan jadi buku. Bermaksud buku tu ada banyak lah sebab kita gandakan perkataan tu. Contohnya lagi satu, gambar. Kalau gambar tu maksudnya ada satu keping gambar sahaja. Kalau kita sebut gambar-gambar, maksudnya ada beberapa keping gambar. Okay, lebih daripada 2. Seterusnya murid. Seorang murid. Satulah, sekiranya satu murid lah kan. Kalau murid-murid berarti ada ramai. Begitu juga payung. Kalau digandakan dengan kata ganda penuh, jadi payung. Sekarang boleh faham? Cikgu yakin yang kamu telah pun faham dengan apa yang dikatakan dengan kata ganda penuh. Contoh yang macam mana yang kita nak jadikan sebagai kata ganda penuh. Sekarang boleh uji minda kamu, nanti akan cikgu sertakan link quiz is dekat description bawah. Kamu boleh tekan dan cuba uji permainan kata ganda penuh. Baiklah, kita sambung pula dengan kata ganda separa. Tadi kita dah tahu kata ganda penuh, sekarang kata ganda separa. Kata ganda separa ialah kata yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar ini terdiri daripada kata tunggal atau kata berimpuhan. Okey, kalau tadi penuh dia tukar bulat-bulat daripada buku jadi buku-buku. Kalau ini ditukarkan jadi separuh, sebahagian sahaja. Separa tu bermaksud separuh. Okey, mari kita lihat pada contohnya. Okey, di sini pula ialah contoh kata ganda separa. Okey, contohnya setelah ada bola-bola. Okey, ni kata ganda penuh, betul. Apabila dijadikan pula sebagai kata ganda separa, tunggal akan jadi berbola. Okey, tak ada sebutan bola-bola. Orang akan panggil kalau ada banyak maksudnya berbola. Ataupun yang kedua, laki-laki. Tak ada kita sebut dalam perkataan laki-laki. Tidak ada. Kita biasa dengar lelaki.
Ataupun daun-daun kita sebut sebagai dedaun. Sama juga dengan rama-rama kita panggil rerama sebenarnya. Layang-layang kita sebut lelayang. Labah-labah juga kita sebut sebagai lelabah. Baik, selesai dengan contoh kata ganda separa tunggal tadi, kita beralih pula dengan kata ganda separa berimbuhan. Okey, kiranya kita tambahkan imbuhan pada kata ganda tersebut. Contohnya kita mulakan dengan imbuhan awalan. Okey. Bantu, membantu. Okey, ada imbuhan. Ini dipanggil imbuhan awalan. Bermain. Baik, kita telah pun sampai pada latihan yang pertama. Okey. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 108. Okey. Mengkategorikan kata ganda separa. Jadi kamu semua perlu mengkategorikan kata ganda separa ni. Okey, cikgu dah bahagikan. Kata ganda separa tunggal, kata ganda separa berimbuhan awalan, berimbuhan akhiran dan juga berimbuhan apitan. Cari dekat dalam buku teks tersebut, kategorikan bahagian mana, tulisan yang manakah kata ganda tunggal separa, yang manakah separa awalan dan juga yang mana akhiran dan juga apitan. Isikan di dalam buku tulis. Selesai dengan tugasan ataupun aktiviti yang pertama, kita tengok pula pada tugasan yang kamu perlu buat untuk yang kedua. Yang kedua ni sama saja seperti tadi. Okay, cuma perlu bina ayat. Okay, bina 5 ayat menggunakan kata ganda separa yang terdapat dalam buku teks. Buku teks pada muka surat yang sama seperti biasa, cikgu telah berikan satu contoh bina ayat untuk perkataan dedawai. Okay, dedawai ni kata ganda apa? Kata ganda separa tunggal. Okay, baik. Ayatnya, dedawai pagar yang memagari sekolah dicat dengan warna hitam dan putih. Okay, cikgu yakin untuk nombor 2, 3, 4 dan 5 kamu pasti boleh bina ayat dengan menggunakan tata bahasa yang betul. Baik, kita sampai pada kata ganda yang terakhir iaitu kata ganda berentak. Kata ganda berentak ialah kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Apa benda pula ada rentak bunyi ni? Bukan dia nak suruh awak nyanyi. Tak. Kita tengok kejap lagi untuk yang seterusnya. Baiklah. Kata ganda penuh tadi tak ada jenis. Dia terus masuk pada contoh. Betul tak? Kalau kamu tengok tadi, dia terus pada contoh. Kata ganda separa ada 2, iaitu kata ganda separa tunggal dan juga kata ganda separa berimbuhan. Okey, sekarang kata ganda berentak ada 3 jenis, iaitu yang pertama, pengulangan secara vokal. Yang kedua, pengulangan konsonan dan yang ketiga ialah bebas. Okey. Tadi kita nampak dia kata ganda berentak ni ada pengulangan dari ada bunyi-bunyi. Okey, ada cerita tentang bunyi. Okey. Vokal ni seperti yang kita tahu A, E, I, O dan U. Okey, konsonan ni pula adalah apa yang tidak ada daripada 5 huruf A, E, I, O, U ni. Okey. Pengulangan vokal bersamaan pada bunyi vokal. Okey. Apa persamaan pada bunyi vokal ni? Contohnya, kuih, muih. Okey, U dengan I ni dia berulang. Jadi, ia adalah pengulangan vokal. Lauk, pauk. A dengan U. Berulang lagi daripada pauk ni A dengan U. Begitu juga dengan sayur, mayur. Jadi, ia adalah persamaan pada bunyi vokal. Kita tengok pada yang kedua. Pengulangan konsonan. Persamaan bunyi pada bunyi konsonan. Bunyi konsonan tu dia ada pengulangan huruf K dengan huruf Y. Untuk kayu-kayan, mandi-manda, huruf M, N dengan D, pengulangan pada konsonan. Gunung ganang pun ada pengulangan pada konsonan huruf G, huruf N dan juga huruf G lagi sekali.
Okey, tak perlu susah-susah nak fikir macam-macam, cuma perlu tengok apabila dia pengulangan vokal, maksudnya kena cari huruf yang ada huruf vokal dengan penggunaan bunyi dia. Kalau konsonan, carilah huruf-huruf yang konsonan. Begitu pula ada juga yang dikatakan dengan bebas, tidak mempunyai ciri-ciri pada vokal dan konsonan. Kiranya dia berubah terus. Rempah, ratus. Tak ada kena mengena dengan pengulangan. Tak ada kita sebut rempah, rempih, tak ada. Okey, contohnya. Okey, contoh yang kedua, ulang alik. Dia terus berubah daripada ulang, dia terus jadi satu perkataan yang baru, alik. Kusut masai, sama juga. Tidak ada perubah. Tidak ada persamaan. Dia terus berubah secara drastik. Baik, kita masuk pada aktiviti yang ketiga. Untuk aktiviti yang ketiga ni, murid-murid boleh tengok kata ganda berentak dalam buku teks muka surat 114. Okey, apa tugasan yang perlu kamu lakukan ialah yang pertama, membaca dahulu petikan teks yang telah disediakan. Baik, kamu baca. Okey, seterusnya dikata senaraikan kata ganda. Okey, mari kita senaraikan kata ganda yang terdapat dalam petikan teks ini. Yang pertama, keluh, kesah. Okey, yang kedua, gopoh, gapah. Yang ketiga, tindak tanduk. Yang keempat, bukit bukau. Yang kelima, gunung ganang. Yang keenam, saudara mara. Yang ketujuh, berulang alik. Yang kelapan, selok belok. Dan yang terakhir, warna-warni. Ini ialah senarai kata ganda yang terdapat dalam buku teks muka surat 114. Baiklah, tugasan yang terakhir yang akan cikgu berikan ialah tuliskan juga di dalam buku tulis, bina 5 ayat menggunakan kata ganda berentak yang terdapat dalam buku teks muka surat 114. Masih sama dengan petikan yang kita buat dengan aktiviti yang ketiga tadi. Contoh yang cikgu berikan ialah, cikgu ambil satu, tindak tanduk. Okay, pihak polis sedang mengawasi tindak tanduk pencuri itu. Kamu boleh masukkan mana-mana kata ganda berentak ni di dalam ayat yang kamu telah buat. Baik, boleh faham? Baik, itu sahaja pembelajaran bahasa Melayu kata ganda kita, tajuk kita pada hari ini. Cikgu rangkumkan ketiga-tiga jenis kata ganda, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan juga kata ganda berentak yang cikgu ambil daripada muka surat yang berbeza. Jadi cikgu rangkumkan supaya cikgu boleh ajar kamu dalam satu masa yang sama, supaya kamu boleh nampak perbezaan yang berlaku. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.